Untuk makluman ahli yang berhormat, keperluan benih padi sah semasa adalah sebanyak 72,000 tan metrik atau 3.6 juta kampit, 20 kilogram bagi sekampit. Keperluan benih bagi 1 hektar tanah sawah 7 hingga 10 beg per hektar atau 140 gram hingga 200 kilogram. Para pesawah menikmati insentif sebanyak RM1.03 bagi setiap kilogram benih padi sah yang dibeli daripada pengeluar benih padi sah yang dilantik oleh kerajaan. Bagi memastikan bekalan benih padi sah mencukupi dan harga terkawal, Kementerian telah mengambil beberapa langkah drastik. Yang pertama, memantau dan mengawal ketat kelulusan ladang dan makmal terhadap 12 pengeluar benih padi sah berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh jabatan dan agensi sebelum benih padi sah dijual kepada pesawah. Yang kedua, meluluskan sebanyak 532,325 kampit benih padi sah bagi kegunaan di negeri Kedah dan Perlis dengan rekod pengeluaran 89,723 kampit benih pada 18 Oktober, 151,200 kampit pada 26 Oktober, 79,142 kampit benih pada 3 November dan 112,000 kampit benih pada 10 November. Yang ketiga, dijangka pada 17 November akan lulus 50,000 kampit di mana 31,000 kampit akan diagih kepada PPK Mada dan selebihnya 19,000 kampit diagih pada negeri Perlis dan luar Jelapang negeri Kedah. Yang keempat, melancarkan task force operasi benih padi sah Zon Utara bermula 7 November 2023. Tempoh pelaksanaan task force OP BPS ini diadakan selama 2 minggu bermula 7 November hingga 21 November. Ini adalah untuk memastikan semua peruncit menjual mengikut harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tiada unsur menyorok benih padi sah. Status semasa 7 November 2023, 20 lesen telah pun ditarik balik dan pada 16 November 2 lagi lesen ditarik. Penetapan harga maksimum jualan benih padi sah bagi setiap kampit 20 kg RM40 dan tempat jualan runcit RM45 mulai 20 Oktober 2023. Penetapan harga ini dibuat bagi mengelakkan manipulasi harga benih padi sah di lapangan menerusi pembelian tanpa kawalan. Penjualan benih padi sah yang dipakejkan bersama racun khusus bagi varieti padi CL220 sebelum ini hendaklah dijual secara berasingan. Harga benih padi sah bagi varieti CL220 adalah pada harga maksima RM40 di pintu gudang syarikat dan untuk pengeluar RM45 sebagai harga runcit. Saya habiskan. Ini pentinglah untuk semua pesawah dengar. Benih padi sah secara terus kepada pertubuhan peladang dan petani bertarikh 11 Oktober 2023 telah dah terbatal. Berkaitan isu peruncit yang menjual benih padi lebih RM45 seperti yang ditetapkan, kerajaan telah mengambil tindakan serta-merta dengan menarik semula lesen penjualan benih padi sah serta-merta. Melakukan risikan dan penguatkuasaan secara berterusan bagi memastikan ketetapan harga dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak. Menyaran pesawah atau mana-mana pihak berkepentingan membuat aduan kepada cawangan kawal selia padi, beras, pejabat KPB negeri melalui agensi seperti Jabatan Pertanian, Lembaga Kemajuan Pertanian Mada dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Mengeluarkan lesen runcit melalui kuasa pengarah KPB di bawah peruntukan Seksyen 4 Akta Pengawal Padi dan Beras 1994 kepada PPK dan syarikat untuk mengedarkan benih padi sah terus kepada pesawah.
Bagi langkah jangka panjang, kerajaan akan melaksanakan kajian untuk membangi harga belian padi dan harga benih padi. Ini kita akan bincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, KPDNK tentang penyelarasan harga yang sesuai bagi semua pihak very soon pada masa akan datang. Sebab semua kena, pesawah kena menang, pemborong kena menang, peruncit kena menang, pengguna pun kena menang. Ini perbincangan perlu dibuat secara lebih tersusun, lebih untuk supaya semua pihak mendapat faedah nanti. Terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberikan jawapan yang panjang lebar berhubung dengan isu kekurangan benih padi sah ini. Saya membangkitkan perkara ini kerana realiti di pasaran, BPS sukar didapati dan sekiranya ada pun harga yang melepasi siling yang diselaraskan iaitu harga cekik. Soalan tambahan saya, sejauh manakah penguatkuasaan atau pematuhan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dipatuhi dengan serius bagi membendung aktiviti manipulasi harga BPS serta memastikan para pesawah dapat memperolehi BPS dengan harga kawalan, dan apakah pihak kementerian bersedia untuk memberi kebenaran kepada Pak Tani untuk menyediakan benih padi sendiri atau menambah lagi syarikat pengeluar BPS sedia ada bertujuan untuk memastikan krisis ini tidak berulang pada musim akan datang, memandangkan keluasan penanaman padi masih di bawah 50%, iaitu sekitar 20% keluasan mada pada masa ini. Sekian, terima kasih. Pada hari Selasa yang lalu, 2 hari lepas, selepas menjawab soalan di Parlimen ini, saya terus terbang ke Alor Setar dan saya sendiri mengetuai kumpulan untuk pergi ke kilang yang menyediakan benih. Kilang yang pertama saya pergi memang tuan kilang itu tak tahu, kehadiran itu mengejut, dan didapati ada benih-benih padi yang telah banyak hanya menunggu kelulusan daripada pihak Makmal DOA untuk diedarkan dalam masa yang segera ini. Bila saya pergi ke kilang yang kedua, saya nampak tuan kilang itu dah tahu kehadiran itu. Itu macam mana dia tahu? Kita tahulah strategi yang pertama. Artinya saya melihat begitu secara serius hal-hal benih padi ini. InsyaAllah sekarang kita bertindak dengan menggunakan apa saja termasuk cara fast track untuk penyediaan benih padi ini. Dan insyaAllah sampai ke peringkat ianya insyaAllah mencukupi sampai kepada tarikh akhir bila musim penanaman ini. Kita dalam jangka panjang kita usahalah untuk mewujudkan stockpile bagi benih padi sah. Kita nak buat stockpile macam stockpile beras, iaitu 500,000 kampit mesti ada stockpile. Kalau berlaku apa-apa hal, maka stockpile ini akan digunakan. Seperti beras, kita belum guna lagi stockpile negara. Stockpile negara ini dia boleh hantar sehingga 5 bulan kita ada stockpile beras. Kita belum ada stockpile benih padi. Yang ini kita akan adakan pada masa hadapan. Menambah baik dan mempertingkat infrastruktur dan plot penanaman padi asas oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan MARDI kena main peranan utama. Memperluas penggunaan padi sah di wilayah Sabah dan Sarawak ini jangka panjang lah. Yang pentingnya sekarang ini kita ambil semua kita gerakkan jentera yang ada di peringkat kerajaan, DOA-nya, Department of Agriculture dan semuanya, MADA dan semuanya, insyaAllah benih cukup, bersedia dan pengedaran akan sampai cukup insyaAllah sebelum tarikh akhir penanaman padi. Ini saya beri jaminan. Kalau tak cukup pada tarikh akhir penanaman padi, nanti jumpa saya. Di luar pun boleh, di dalam pun boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma harga. Sila duduk. Sekian. Igan. Terima kasih Timbalan yang di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan benih
padi sah ini. Cuma soalan tambahan Igan yang Bapak Menteri ialah, adakah kementerian mempunyai perancangan ataupun sejauh mana perancangan kementerian untuk melaksanakan program insentif benih padi sah ini ataupun IBPS ini ke Sarawak dan Sabah? Kerana benih ataupun klon padi sah ini amat penting untuk memastikan hasil padi yang baik ataupun berkualiti ataupun dari segi yield yang banyak. Terima kasih Timbalan Datuk yang di-Pertua. Terima kasih. Ini memang di peringkat perbincangan yang begitu aktif sekarang ini supaya Sabah dan Sarawak, kalau mereka ada benih padi sendiri, tak apa. Kalau tidak ada benih padi sendiri, maka kita harap menerima benih padi yang sedia digunakan dikeluarkan oleh MARDI dan agensi-agensi yang diterima oleh kerajaan. Ternyata yieldnya meningkat seperti yang kita lihat sama ada di Sekincan, di Perak, di Bumbung 5, Pulau Pinang dan beberapa tempat di kawasan Mada di Kedah. Memang yieldnya melebihi 7 tan per hektar. Ini soal benih ini, dan kita akan berbincang terus dengan pihak Pertanian Negeri Sabah dan Sarawak, dan setakat ini mereka memberi reaksi yang positif untuk menerima benih-benih baru ini. Ini yang kita harapkan, dan keadaan ini insya-Allah Sabah dan Sarawak ini mereka bersedia dengan secara aktif sekarang untuk membantu ke arah SSR beras kita di negara ini. Dan ini berdialog dan juga perbincangan di peringkat pegawai sekarang ini sedang berjalan. InsyaAllah akan terjelma hasil yang baik supaya Sabah dan Sarawak ini menjadi jelapang padi yang kedua bagi Malaysia untuk masa akan datang. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Tuan Kobin Singh Teo Damansara. Terima kasih, Speaker. Soalan saya nombor 1. Ya. Terima kasih, Tuan Speaker. Ahli Parlimen Damansara. Bendang pun tak ada di situ. Lawyer. Tapi bercakap soal padi dan beras ini wakil rakyat yang bertanggungjawab. Hal pemakanan rakyat. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian sedang giat melaksanakan pelbagai langkah intervensi untuk mengatasi isu bekalan beras tempatan. Antara langkah intervensi dilaksanakan bagi mengatasi masalah kekurangan beras adalah seperti berikut: operasi beras putih tempatan, operasi jamin, iaitu kolaborasi secara strategik dengan KPDN, penguatkuasa arahan had pembelian maksimum kepada pembeli sebagaimana dalam Peraturan 10(1)B Peraturan Kawalan Padi dan Beras 1996 dan pelbagai sesi libat urus untuk mendapatkan input daripada kesemua pihak berkepentingan dalam industri bagi meredakan kebimbangan mengenai kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Melancarkan program khas beras putih tempatan secara konsensus bersama pengilang beras untuk pengeluaran tempatan 20% stok pengilang padi secara berfasa. Fasa 1, pelaksanaan mulai 8 September 2023 melibatkan 5 syarikat pemborong utama. Pasal 2, pelaksanaan mulai 15 September 2023 melibatkan 103 syarikat pemborong. Yang ketiga, mengadakan sesi libat urus Kementerian Pertanian dan Keterjamian Makanan bersama Persatuan Restoran, Pengusaha Makanan dan Penjajah Kecil pada 15 September 2023. Sesi ini telah mencapai persetujuan untuk memberi tawaran lesen borong kepada pengusaha makanan yang bernaung di bawah Persatuan Perniagaan. Melalui lesen borong ini, pengusaha makanan dapat menikmati harga belian beras putih pada harga borong, iaitu RM160 bagi 50 kg. Yang keempat, melibatkan Lembaga Pemasaran Pertanian (FAMA) dan Lembaga Pertubuhan Peladang melalui platform dan ruang perniagaan yang dimiliki oleh kedua-dua agensi ini untuk menyasarkan kawasan luar bandar. Damansara tak perlulah macam ni. Pada masa yang sama, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah intervensi tambahan, iaitu meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 1. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 2. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 3. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 4. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 5. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 6. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 7. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 8. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 9. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 10. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 11. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 12. Meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. 13
Pemberian subsidi sebanyak RM950 per metrik tan bagi beras import di Sabah Wilayah Persekutuan dan Labuan Sarawak mulai 5 Oktober. Oleh itu rakyat di sana dapatlah menikmati harga yang murah sekarang ini, iaitu lebih kurang RM31 per kampit, harga putih yang agak murah. Memastikan pembekalan perolehan di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import. Melancarkan task force. Ini berterusan. Task force dari masa ke semasa. Jadi langkah intervensi ini dijalankan terus supaya beras putih tempatan berada dalam pasaran. Terima kasih. Damansara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan diberikan. Memang perkara yang dibangkitkan ini adalah perkara yang telah pun menarik perhatian. Dan saya lihat langkah-langkah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Yang Berhormat Menteri, dalam jawapan tadi saya dengar Yang Berhormat Menteri sebut berkenaan dengan program intervensi beras putih tempatan. Boleh saya dapat tahu setakat sekarang apakah status program itu dan juga apakah kemajuan yang telah pun dicapai dalam program tersebut, dan adakah program ini memadai untuk kita memastikan bahawa perkara ini tidak akan berulang dalam masa hadapan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tidak akan berulang ni saya nak beri jaminan 100% payah. Sebab krisis beras di Malaysia ni berlaku tahun 1971. Kali kedua 2008. Itu yang berlaku penetapan harga RM18 untuk 10 kg sampai ke hari ini. Krisis seterusnya 2014. Ini yang melahirkan Bernas dan LPN digantikan. Kemudian sekarang 2023. Memanglah kita harapkan tidak akan berlaku krisis lagi pada masa akan datang. Tetapi hal-hal makanan ini dia bergantung juga kepada keadaan cuaca, keadaan antarabangsa dan sebagainya. Tapi alasan itu kita tak boleh jadikan satu alasan untuk kita apologetik. Kita kena berusaha. Ini yang usaha yang kita sedang buat supaya krisis ini tidak berulang pada masa hadapan. Kalau berulang pun tidaklah parah seperti yang berlaku yang saya sebut tadi, 4 kali yang berlaku krisis beras tempatan. Paling hebat sebenarnya 2014. Pada waktu itu tak ada TikTok. Jadi ramai rakyat tidak cemas lah, tak tahu. Tapi tahun itu yang paling teruk. Sekarang ni misalnya TikTok kata, bulan depan beras tak ada. Beras putih tempatan tak ada. Menyebabkan orang panik dan membeli secara banyak. Dan sebelum ini, orang tak beli beras tempatan ini kerana harganya murah. Maidin mengatakan beras putih tempatan di stoknya kadang-kadang sampai naik abuk kerana orang tak beli, dia murah. Orang-orang Damansara ni dia suka beli beras import. Tapi bila beras import naik mendadak, maka dia cari beras tempatan. Maka beras tempatan ini sekarang ni dicari oleh penduduk, oleh pengguna, bukan kerana dia nak tempatan tu, kerana ianya harga lebih murah. Itu yang menjadikan beras tempatan ini menjadi popular. Sebelum ini kalau beras tempatan RM26 atau RM28, beras import dalam 32, 33, jadi tak jauh. Sekarang bila beras import pergi sampai RM40, RM45, maka termasuklah pengguna di daerah Lembah Kelang ini pun mencari beras putih tempatan. Tapi itu adalah hak pengguna. Kerajaan akan cuba mencari jalan untuk memberi pembekalan yang secukupnya. Ini langkah-langkah yang diambil. Kalau saya nak baca ni banyaklah. Saya akan bagi kepada Damansara supaya dalam mahkamah nanti siapa bawa ke isu beras, lawyer kita dapat membelanya. Terima kasih. Padan Terak. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ada mendengar tadi tentang Yang Berhormat Menteri sebut tentang harga beras yang menjadi keperluan masyarakat mencari beras putih tempatan. Kita lihat desakan daripada pihak industri beras ini supaya untuk menaikkan harga siling beras, dan saya lihat kerajaan pun ada respon untuk mengkaji kenaikan harga siling RM2.6 kepada RM3 lebih. Jadi soalan saya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk menaikkan harga siling beras, dan kalau bersedia
apakah mekanisme, adakah kenaikan itu mendadak ataupun kenaikan itu berperingkat di saat rakyat keluh kesah tentang harga yang mahal ni. Terima kasih. Terima kasih. Ini soalan yang saya sukalah soalan ini. Memang saya kata tadi kita kena bagi keadilan kepada semua. Penanam padi, pengguna, orang yang meniaga, pengilang dan sebagainya. Memang harga RM26 ini harga tahun 2008. Harga upah telah naik, harga lain telah naik, tapi harga beras masih harga 2008. Kalau nak berlaku kenaikan sebagainya, sebab itu saya sebut kita kena bincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, KPDNK, supaya kalau berlaku perubahan misalnya, kita harap dapat kongsi bersama dan bagaimana kita nak bagi puas hati kepada semua pihak. Termasuk di pihak kerajaan, termasuk di pihak pembangkang. Dalam hal beras ini nampaknya ada berpandangan, sama pandangan soal harga ini supaya dapat dipertimbangkan. Tapi kalau kita setuju nak bela petani angkat sebanyak, Kementerian Ekonomi kena bincang juga apa impaknya kepada ekonomi majoriti rakyat. Bagaimana dengan pengilang dan sebagainya. Sebab itu sekurang-kurang 4 kementerian ini kami sedang duduk berbincang dan sudah tentulah bersama dengan Kementerian Keuangan dan Food Security yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Jadi perbincangan secara intensif ini kita buat sekarang ini, termasuk pandangan-pandangan daripada ahli-ahli parlimen khasnya yang terlibat dalam kawasan penanaman padi. Terima kasih.